Selamat sejahtera. Mari kita masuk bab baru pada hari ini iaitu bab 10 perimeter dan luas. Okay, jom kita masuk kepada subtopik yang pertama dulu. 10.1 perimeter. Okay, bagaimanakah anda menentukan perimeter? Okay, sebelum kita mula, seperti biasa, jom kita baca standard pembelajaran dulu. Okay, pada akhir pembelajaran, kita akan dapat belajar bagaimana nak menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur. So, dalam bab ini, kita akan belajar dua cara untuk mendapatkan perimeter. Sama ada dengan membuat pengiraan diberi panjang sisi ya. Dan satu lagi kita guna cara mengukur. Okay. So, mari kita baca yang nota di sini. Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Ini yang kita kena tahu ya. Okay, so kalau perimeter tu maksudnya semua panjang sisi yang tutup bentuk tu. Okay, so misalnya kita boleh menentukan perimeter kolam renang yang pelbagai bentuk dengan mencari jumlah panjang sisi kolam renang itu. Untuk gambar foto A kolam renang ini, kalau kita nak dapatkan perimeter, senang je. Kita tambahkan semua panjang sisi ni. Yang semua panjang sisi yang tutup kolam renang ini. Okay, so itu namanya sebagai perimeter. Untuk gambar foto B, perimeter dia macam mana? Dia bukan dalam bentuk garisan yang lurus, tetapi dalam garisan yang melengkung. Asalkan kita dapat jumlahkan panjang lengkungan semua ni, so kita akan dapat perimeter untuk kolam renang dalam gambar foto B ini. Okay, sekarang cuba fikir, bagaimanakah anda mengukur panjang lengkung pada kolam renang dalam gambar foto B? Rasanya korang pandai. Boleh guna benang. Betul. Okay, nak guna benang senang saja. Awak ambil je benang. Lepas tu katakan awak mulakan di sini. Awak mula ukur di sini. So, benang awak letak pada lengkungan ini. Lepas tu, awak buat bentuk dia ikut macam lengkungan ini. Awak letak benang awak di sini, lepas tu ikut bentuk dia. Lepas tu kalau dah sampai sini, awak potong je benang awak dengan gunting. Lepas potong tu, benang tu awak letak lurus macam ni. Lepas tu awak ambil pembaris, awak ukur panjang benang ini berapa. So benang awak di sini. Katakan ini benang awak kan. Lepas tu pembaris awak letak, lepas tu awak tarik benang awak jadi tegang, biar dia lurus lah. Lepas tu awak dah dapat ukur. So, panjang benang ini adalah panjang lengkung yang tadi. Okey, boleh Saya rasa korang dah pandai sebenarnya. Okey, mari kita tengok contoh satu. Tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Untuk contoh satu, dia tak ada lengkungan. Okey, so senang sahaja. Langkah pertama, pastikan semua panjang sisi kita dah tahu. Lepas tu baru kita tambahkan semua panjang sisinya dan kita akan dapat perimeter. Okey, boleh Kita tengok dulu soalan A. Okey, so panjang sisi yang pertama ST sudah ada 3 cm. Okey, lepas tu T-view. Sekarang nak dapatkan TU. TU ni berapa cm? Nampak tak yang ini? Ini maksudnya semua panjang ini adalah sama. So maksudnya TU adalah 4 cm, sama juga dengan PQ. 4 cm juga. Dia sama dengan yang RS di sini sebab dia dah bagi tahu. Okey, lepas tu 9 cm sudah ada. VW kita kena cari. VW ni berapa? VW ni sebenarnya dia sama dengan PQ tambah RS tambah TU. Betul tak pelajar? Okey, so PQ tambah RS tambah TU kita akan dapat 12. Minta maaf. Okey, 12 cm Dia sama jugalah dengan yang ni. 4 tambah 4 tambah 4. Okey, boleh pelajar. Lepas tu, PW berapa? PW adalah 9 cm sebab dia sama dengan UV. Okey, boleh Lepas tu, sini sudah ada 4 cm. RQ berapa cm? RQ dia sama dengan ST. So, 3 cm. Lepas tu, RS sudah ada. Nampak tak saya dah tutup semua panjang sisinya. Dan setiap satu sisi saya sudah tahu panjangnya. So, saya boleh mula mengira. Perimeter untuk soalan A. Okay, awak pilih nak mula dengan ukuran yang mana satu dulu. Okay, supaya nanti awak tak keliru So, untuk yang ini senang saja. Saya mula dengan 9 lah. Lepas tu, saya ikut arah macam ni. So, kita mula.
9 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Okey, dah habis semua. Okey, kalau awak nak cek, senang sahaja. Awak kena kira ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, lengkap semua. So, saya pasti pengiraan saya ini betul semua ya pelajar. Okay, so sekarang awak tambahkan je. So, ini dapat 37, 41, 44, 48 cm. Perimeter untuk rajah A saya dah dapat dah 48 cm. Okay, sekarang kita tengok gambar rajah B pula. Okay, sama juga dengan langkah tadi. Saya mula dengan semak setiap satu sisi. Tengok panjang dia berapa. Okay, so FA sudah ada 9, tambah 6, tambah 4. Sekarang ada yang tak ada. Tak apa, saya lukis yang ada dulu dengan 5. Okey, yang FE dengan E ataupun EF dia sama dengan AB iaitu 6 cm. Sekarang yang tak ada CD ini. Ini yang kita kena tahu. Okey, CD ini macam mana saya nak tahu? Okey, saya tahu E sampai B ini dia sama dengan FA, betul? Iaitu sini adalah jumlahnya 9. So, atas dia dah tolak dengan 3 cm sebab sini 3. Okey, jumlah di sini 9. So, kalau dia dah tolak 3, so sini adalah 6. So, CD adalah 6. 6 tambah 3, kita akan dapat 9. Okey, boleh ya pelajar? Okey, so senang sahaja. Sekarang, kalau nak pastikan awak tak salah, pilih salah satu ukuran yang awak nak mula. Okey, contohnya saya nak mula dengan 5 pula kali ni. Saya nak buat ikut urutannya macam ni. Okey, so lepas tu saya dah boleh mula. Untuk soalan B, perimeter sama dengan 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 9 tambah 6. Okay, so sebelum awak nak mengira tu, kita semak dulu ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bukan ada 6 sisi lah, tapi dia ada 6 bacaan sebab saya ikut bacaan di sini ya. Sebenarnya ini satu sisi je. Okay, tapi sebab di sini ada 2 bacaan ya. So ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, semua betul. So ada 6 ni. So, sekarang saya tambahkan semua je. 11, 36. Itu saja. Senang kan? Okey, untuk contoh 1, senang je. Sebab dia bagi bentuk yang memang semua panjang sisinya dalam garis lurus. Okey, bagaimana untuk contoh 2 ni? Dia ada garis yang lengkung. Ukur perimeter. That's why dia guna perkataan ukur. Dia tak suruh kita tentukan ataupun kita pergi kira. Sebab untuk yang lengkungan ni kita susah nak ukur. Tapi form 2 nanti dia akan bagi awak cara untuk cari panjang lengkungan ini. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang form 1 kan. So dia suruh ukur je. So nak ukur awak boleh keluarkan pembaris. Okay. Dan awak boleh ukur sendiri dengan pembaris. Ini berapa panjangnya. Lepas tu ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya. Yang selebihnya, yang lengkung itu awak boleh guna benang. Yang ikut cara yang macam tadi saya ajar pada awal video ini. Guna benang. So dalam ni lah. Kalau awak ukur dengan pembaris, awak akan dapat 6 cm. Ini 3 cm, ini 3 cm, ini 1 cm, ini 1 cm. Okey, yang lengkungan tu dia guna apa? Tengok, dia guna benang juga. Nampak tak cara dia guna benang tu? Awak ambil je benang. Okey, lepas tu awak mula di sini. Lepas tu benang awak letak je ikut bentuk lengkung ini, lengkungan ini. Lepas tu sampai sini awak potong benang awak. Lepas tu awak awak tegangkan benang awak pada pembaris. Ambil pembaris. Katakan sekarang sudah ada pembaris kan? Awak ambil pembaris. Lepas tu awak ukur benang awak di sini. Okey? Boleh Lepas tu awak akan dapat 6.3 cm. Itu caranya. Okey, itulah sebab tadi dalam standard pembelajaran itu, ingat lagi kan? Tadi standard pembelajaran dia suruh apa? Kita menentukan perimeter dengan panjang sisi diberi atau perlu diukur.
Nampak tak? Sebab lengkungan kita tak tahu macam mana nak kira kan, so kita ukur. Okey, boleh ya? So, dengan ini saya harap korang boleh menjawab soalan latih diri 10.1a pada muka surat 227 dalam buku teks. Untuk soalan A dengan soalan B rasanya tak ada masalah sebab tadi contoh satu saya dah tunjuk. Untuk soalan C, dengar sini, saya nak korang semua ikut Awak perlu guna benang. Saya nak awak ambil satu benang. Ambil yang mak punya pun tak apa. Minta kebenaran dulu ya. Mak, saya perlukan benang untuk buat kerja matematik. Bagi tahu mak. Okay, lepas tu dengar, benang tu awak tak boleh buang sebab saya nak awak ambil benang. Katakan benang tu awak nak mula ukur di sini. Awak buat satu garis yang titik di sinilah supaya ada tempat bersilangan ini. Okey, awak buat conteng sikit je. Okey, lepas tu benang awak mula letak di sini. Lepas tu awak letak dia mengelilingi yang ini dan letak habis sampai sini. Lepas tu awak potong. Okey, dan lepas tu benang tu awak dah ukur tu awak jangan buang. Saya nak awak tampal benang awak pada sini. Katakan benang tu awak letak di sini kan. Awak letak je. Lepas tu sini letak seletik. Awak tampal macam ni je. Next time kalau dah waktu bersemuka tu, saya boleh check lah. Saya nak tengok betul tak korang ada memang buat sendiri. Okay, so benang tu sebab kalau awak tampal di sini sahaja, so benang ni dia buat macam ni kan, tak apa. Dalam buku awak, dia sebenarnya tak panjang. Okay, so untuk soalan C ini sekali lagi saya ulang, saya perlu awak tampal benang awak di sini. Guna selotip. Benang tu awak letak, lepas tu awak tampal dengan selotip. Tampal sikit je. Tak payah tampal semua pelajar. Okey, benang tu awak biar je dia macam ni. Biar je benang awak macam ni. Dalam buku awak. Tak apa. Tak kisah. Okey, asalkan awak tampal satu tempat je. Tampal sikit je. Sikit pun jadilah. Saya tak nak awak tampal sampai habis semua ni. Tak nak. Okey, biar benang awak macam ni je. Biar benang awak macam ni je. Okey. Tapi yang pastikan tampal ini langkah yang terakhir Saya nak awak ukur dulu. Awak ambil benang. Macam tadi saya cakap, awak buat satu titik persilangan. So, benang tu awak mula letak di sini. Awak mula dengan sini, letak ikut bentuk ni Sebab kalau saya lukis ikut bentuk ni, awak tak nampak. Awak letak di macam ni. Awak letak betul-betul. Dah buat sampai di sini, awak potong benang awak. Lepas tu, awak luruskan benang awak ukur dengan pembaris dulu. Dapatkan jawapan, awak dah tulis di sini, baru awak tampal benang awak. Tampal mana-mana je. Awak letak selotip kat sini. Benang tu awak letak di sini. Okey. Lepas tu selotip kat sini. Okay, nanti kalau saya ada masa tu, next time kalau bersemuka tu, saya boleh semak lah. Saya boleh tengok. Saya nak tengok bukti korang buat. Okey. Boleh ya. So, untuk soalan C, untuk bentuk ini, awak boleh lukis pada buku buku awak dengan bentuk yang lebih kurang sama je. Tak semestinya kena ikut yang ni betul-betul. Belajar. Okey. Awak ikut yang awak punya. Okay, so tak payah ikut yang dalam buku teks. Ini just untuk rujukan awak boleh je buat. Bagi sesiapa yang ada printer kat rumah, awak boleh print je gambar rajah ini. Kalau tak ada, awak lukis sendiri je. Lepas tu awak ukur sendiri. Tak apa.